Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tadhakura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha' wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilm wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna bi nuril fahm. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Telah berkata Al-Imam Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad di dalam kitabnya Petunjuk Tarikat ke Jalan Akhirat perihal keadilan, muka surat 134, ila an qal, berlaku adil terhadap rakyatmu. Wahai saudaraku, hendaklah anda berlaku adil terhadap semua rakyatmu, baik yang khusus maupun yang umum, sentiasa memeliharanya serta memeriksanya, sebab anda akan ditanya dari hal dan keadaannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan setiap penguasa akan disoal jawabkan tentang rakyatnya itu. Dan yang saya maksudkan dengan rakyat itu ialah yang khusus bagi dirimu, iaitu semua anggotamu yang 7 itu, iaitu lisan, pendengaran, penglihatan, perut, kemaluan, tangan dan kaki. Semua anggota ini adalah rakyatmu yang telah diserahkan Allah kepadamu untuk dipelihara dan berupa amanah yang telah diamanahkannya kepadamu untuk dijaganya. Maka wajiblah anda menahannya dari berbuat maksiat dan menggunakannya untuk berbuat taat kepada Allah terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala telah menciptakannya untukmu supaya anda dapat menggunakannya pada jalan ketaatan kepadanya. Ingatlah bahawa semua anggota ini termasuk sebesar-besar nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang dikurniakannya buat anda, yang patut anda bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerananya. Manakala syukurnya pula ialah dengan anda menggunakan semua anggota ini untuk mentaatinya dan tidak bermaksiat terhadapnya. Jika anda meninggalkan semua itu dan anda tidak melakukannya, bererti anda telah mengubah nikmat Allah itu dengan mengkufuri nikmatnya. Seandainya Allah Subhanahu wa ta'ala telah menciptakan semua anggota ini serta memaksanya untuk mentaatimu umpamanya, nescaya anda tidak mahu memakainya untuk membuat maksiat terhadapnya. Pada hakikatnya setiap satu dari anggota-anggota ini telah berkata kepadamu dengan lisan logikanya, wahai hamba Allah, takutlah jika engkau hendak menggunakanku untuk membuat maksiat, dan janganlah memaksaku membuat sesuatu yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala ke atasku. Tetapi jika engkau tidak peduli dan terus membuat maksiat juga, kelak anggota itu bila kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan berkata kepadanya, wahai Tuhanku, aku sudah melarangnya dari berbuat begitu dan begitu, namun dia tetap tidak mahu mendengar, dan sebenarnya aku tidak bersalah tentang apa yang dibuatnya. Nanti anda akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala dan semua anggotamu akan berbicara kepada Tuhannya dan bersaksi terhadap apa yang sudah anda lakukan ketika di dunia dengan menggunakan anggota-anggota itu. Biar yang baik, maka dia akan bersaksi buatmu, ataupun yang buruk, maka dia akan mengadukan halnya atasmu, sesuai dengan bunyi-bunyi firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang berikut, yaumun la maraddalahu minallah ma lakum min malja'in yawma idzin wa ma lakum min nakir. Pada hari kiamat yang tiada dapat dielakkan lagi daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, tiada perlindungan lagi buat kamu pada hari itu dan tiada dapat memungkirinya. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari kiamat yang tiada berguna lagi harta dan anak pinak kecuali siapa yang datang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hati yang bersih. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad setelah membahaskan
daripada perbahasan yang sebelum ni, amar ma'ruf nahi munkar, yang mana di bawahnya terdapat beberapa perbahasan benci maksiat, meninggalkan tempat yang mungkar, beruzlah, adab-adab, mengajak kepada kebaikan, mencegah daripada kemungkaran, jangan bermuka-muka dan sebagainya, jangan mendedahkan keaiban orang, juga perbezaan di antara mudarah dan mudahanah, iaitu kita menjaga hati orang itu kerana Allah ataupun kerana kepentingan dunia dan sebagainya. Maka setelah itu Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad menyebutkan tentang perihal keadilan. Disebutkan yakni berlaku adillah terhadap semua rakyatmu, baik yang khusus maupun yang umum. Akan tetapi dimulakan dengan rakyat yang khusus, dengan menyebutkan bahawa kita punya rakyat yang khusus adalah anggota tubuh badan kita. Maksudnya yang berada di bawah jagaan kita ini merupakan rakyat, dan kita adalah pemimpin kepada rakyat tersebut. Terkadang mudah untuk kita nak salahkan pemimpin, tapi bila kita diletakkan sebagai pemimpin, kemudian kita tengok apa yang kita buat dengan kepimpinan tersebut. La ilaha illallah. Dan dalam hadis Nabi SAW menyebutkan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap daripada kamu itu merupakan pemimpin, dan setiap daripada kamu akan dipersoaljawabkan tentang pimpinannya ataupun rakyatnya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala telah jadikan 7 anggota tubuh badan kita itu, lidah kita, pendengaran kita, penglihatan kita, perut kita, kemaluan tangan dan kaki dan sebagainya, sebagai rakyat untuk kita jaga, untuk kita pelihara, untuk kita pastikan bahawa ia berada dalam keadaan, ataupun agar supaya ia berada seperti mana, ataupun kita menggunakannya seperti mana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan subhanallah, Allah jadikan rakyat kita ni semua taat kepada kita. Allah jadikan rakyat kita taat kepada kita. Mata kita, telinga kita, lidah kita, tangan kita, kaki kita, semua taat. Maksud taat, mata nak pejam boleh pejam, nak tengok boleh tengok, nak tengok kanan, tengok kiri, kita ada kontrol, full kontrol. Subhanallah, satu nikmat yang besar yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada seorang pemimpin, yang mana dia punya rakyat taat kepada dia. Dan Allah jadikan rakyat-rakyat kita ni semua taat kepada kita. Kita punya telinga, kita boleh pilih nak dengar apa. Kita nak dengar lagu ke, kita nak dengar orang bercakap ke, kita nak dengar baca Quran ke, kita nak dengar yang jauh, kita nak dengar yang dekat. Macam kita boleh pilih apa yang kita nak dengar, apa yang tak nak kita dengar. Kita nak beri perhatian ataupun tak nak beri perhatian, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri dan sebagainya. Semuanya merupakan pilihan yang diberikan Allah kepada kita untuk kita buat. Wahakadha, kiaskan kepada anggota yang lain, tangan, kaki dan sebagainya. Tangan boleh digunakan untuk manfaat, tolong orang, bersedekah, meringankan beban orang dan sebagainya, memegang daripada Al-Quran, memimpin orang ke jalan yang benar dan sebagainya. Maka itu semua perkara-perkara yang dibuat oleh anggota tubuh badan kita. Begitu juga kalau nak digunakan sebaliknya, waliyadzubillah, ada orang pukul orang lain ataupun melakukan pembunuhan tanpa hak dan sebagainya, ataupun rasuah dan sebagainya, maka itu semua pilihan yang dilakukan ataupun yang kita buat sebagai ketua kepada rakyat kita. Dan kemudian Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad mengatakan bahawa Allah telah serahkan ataupun Allah dah amanahkan kepada kita untuk jaga anggota tubuh ataupun rakyat ini dengan menahan daripada berbuat maksiat dan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah. Dan anggota tubuh badan ni tidak diberi pilihan kecuali untuk ikut apa yang kita nak. Tapi kalau dia diberi pilihan, dia hanya akan buat apa yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya sekarang ni rakyat tak ada pilihan. Apa dia punya ketua nak buat, dia kena buat. Tapi kalau dia diberi pilihan,
dia akan hanya lakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk dilakukan. Hatta rakyat kita, hatta anggota tubuh badan kita ni tahu apa yang baik, apa yang buruk. Tapi sebab dia tak ada pilihan, maka dia terpaksa ikut apa yang Tuhan dia berkehendak. Sebab tu sewaktu seseorang itu ingin menggunakan anggota tubuh badannya untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia akan berkata, wahai hamba Allah, idza aradta biha ma'siyatan ya abdallah ittaqillah, jangan takutilah Allah, jangan engkau menggunakan aku untuk membuat maksiat, janganlah memaksa aku membuat sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Imagine kalau kita boleh dengar anggota tubuh badan kita bercakap kepada kita bila kita nak tengok benda yang salah, diingatkan kita. Telinga kita bila nak dengar benda yang salah, nak dengar mengumpat ataupun mengadu domba dan sebagainya, kita boleh dengar. Kalau Allah buka hijab, khalas, kita tak akan buat. Kita pun jadi takut. Banyak perkara-perkara yang dihijabkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala agar supaya kita ni dapat jalankan kehidupan seperti orang biasa. Tapi kalau kita dapat tengok benda-benda daripada alam gaib, kita boleh dengar perkara-perkara daripada alam gaib, alam yang kita tak nampak, yang kita tak boleh dengar, maka kita nak jalankan kehidupan kita macam orang biasa pun tak boleh. La ilaha illallah. Naam. Akan tetapi kalau kita tak nak dengar, khalas, dia akan melepaskan dirinya daripada kita. Bahkan dia akan komplain kepada Allah, ya Allah, aku dah larangkan dia, aku dah ingatkan dia. Hatta anggota tubuh badan kita sering mengajak kita untuk melakukan kebaikan. Sebab tu dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan, al-yawma nakhtimu ala afwahihim, pada hari yang mana kami menutupi daripada lidah-lidah mereka, mulut-mulut mereka, wa tukallimuna aydihim, dan berkata kepada kami tangan-tangan mereka, wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, dan kaki-kaki mereka juga menyaksikan atas apa-apa yang mereka lakukan di dunia. Subhanallah, kita punya CCTV ni bukan sikit. Allah pasang CCTV dekat keliling kita ni punya banyak. Malaikat tengok kita buat, lepas tu dia catat, lepas tu tangan kita pun bagi tahu dekat Allah, report. Kemudian bumi, report. Kemudian waktu, report. Kemudian makhluk-makhluk yang berada di sini kita semua, report. Semuanya akan memberi laporan yang sempurna kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita tak ada satu alasan pun untuk nak menidakkan. Dan despite kesempurnaan laporan yang dipersembahkan di hadapan mahkamah Allah Subhanahu Wa Taala, orang kafir still perangai orang kafir. Dia akan, ya Allah, aku tak buat. Selagi mana dia boleh nak cuba nak excuse ataupun nak beri alasan, dia akan beri alasan. Wahakata, dan wakafa billahi syahida, Allah Subhanahu Wa Taala cukup sebagai saksi. Tapi Allah nak tunjukkan keadilannya dan kesempurnaannya dalam melakukan keadilan, Allah hadirkan segala saksi-saksi tersebut. Allah hadirkan segala saksi-saksi tersebut. Beruntung orang-orang yang disaksikan kebaikan untuk dirinya. Bahkan malaikat akan gembira dengan dia, anggota tubuh badan akan gembira dengan dia, tempat dia beribadah akan bergembira dengan dia, waktu dia beribadah akan bergembira dengan dia. La ilaha illallah, kerana dia menggunakan segala nikmat Allah itu untuk kebaikan. Naam. Jadi pada hari kiamat nanti kita tak boleh nak elakkan diri daripada Allah, tak boleh nak lari. Tak ada siapa yang boleh lari. Naam. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim, hari yang mana harta dan anak pinak tidak mendatangkan apa-apa manfaat kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih. Bahkan dalam ayat lain Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan, wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina. Orang-orang kafir ni akan berkata kepada kulit-kulit mereka, satu badan punya kulit, memberi penyaksian terhadap lima syahidtum alaina, kenapa kamu mengangkat saksi ke atas kami, yakni against us. Lima syahidtum alaina qalu antaqana Allahu alladhi antaqa kulla syai'. Maka mereka mengatakan bahawa Allah yang memberikan sesuatu perkara itu mampu untuk berbicara telah izinkan kami untuk berbicara.
sepanjang kehidupan kamu melakukan maksiat, aku geram je tengok kau, sakit hati kan. Sekarang ni Allah bagi aku chance untuk bercakap, khalas, aku akan cakap sepuas-puasnya, waliyahzubillah tabaraka wa ta'ala. Naam, dekat dunia ni kita seronok, suka hati buat tengok, nak tengok apa kita tengok, nak dengar apa kita dengar, nak type apa guna jari kita ni, sama ada nak search itu, nak search ini dekat internet, dekat YouTube, dekat Facebook dan sebagainya. Kita tak rasakan pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala, kurang rasa muraqabah. Kita tak rasa bahawa malaikat yang berada di kanan dan kiri kita sedang mencatat apa yang kita lakukan. Terkadang kita lupa, sibuk sangat dengan perkara dunia, kita terlupa ada orang yang sedang mencatat apa yang kita lakukan, terlupa ada orang yang sedang mencatat setiap daripada perkataan yang kita ucapkan. La ilaha illallah. Nah, dekat dunia kita seronok, tapi nanti dekat akhirat kalau kita tak gunakan dengan sebaiknya, maka ia akan mendatangkan penyesalan pada hari yang mana penyesalan itu tidak berguna. Kesallah banyak mana pun tak guna, menangislah banyak mana tak guna, menangis air mata darah pun tak berguna. Akan tetapi kalau kita menyesal dekat dunia, itu mendatangkan manfaat. An-nadam at-taubah, kata Rasulullah SAW. Taubat itu adalah penyesalan. Kita menyesal tak guna harta kita betul-betul, kita menyesal tak guna waktu muda kita betul-betul, kita menyesal tak gunakan kekuatan kita betul-betul, kita menyesal tak gunakan kemahiran yang Allah berikan itu untuk berkhidmat kepada agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala dan sebagainya. Maka kekesalan mengikut kadar kita kesal, kejujuran kita dalam menyesal, maka mengikut kadar itu Allah akan gantikan balik dengan pahala. Dan rakyat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita ni, bila kita nak decide sesuatu perkara, mudah. Macam dekat alam dunia ni, pemimpin nak kena duduk bersidang, nak kena mesyuarat dulu, duduk kat parlimen dan sebagainya. Bila semua agree, yang mana kat parlimen pun kadang-kadang terpaksa bergaduh dulu untuk nak dapatkan apa yang kita nak, tu pun tak tahu dapat ke tak. Tapi kita ni Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kita pemimpin untuk rakyat kita ni, tanpa perlu ada bersidang, tak ada perlu nak bergaduh-gaduh. Kita suka hati buat, kita ketua, kita one man show, tak ada perlu nak kena mesyuarat dengan siapa-siapa. La ilaha illallah. Akan tetapi beruntung orang-orang yang sentiasa bermesyuarat ataupun beristikharah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar setiap gerak-gerinya, setiap perkataannya itu diawasi ataupun dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari-hari dia beristikharah, dia tak nak bergerak, dia tak nak buat satu keputusan, dia tak nak cakap apa-apa, melainkan ianya ada kebaikan, melainkan ianya diiringi dengan istikharah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Kemudian Imam Abdullah bin Ali al-Haddad meneruskan dengan mengatakan rakyat umum. Saya maksudkan dengan rakyat umum itu ialah siapa yang dijadikan Allah Subhanahu wa ta'ala berkuasa buatmu dan atasmu, seperti anak-anak, isteri dan hamba sahaya. Maka semua mereka itu adalah rakyatmu yang umum. Adalah wajib atasmu membimbing mereka untuk menunaikan apa yang difardukan Allah Subhanahu wa ta'ala ke atas mereka, ke atas diri mereka, berupa bermacam-macam ketaatan, dan apa yang diharamkan ke atas mereka berupa berbagai-bagai kemaksiatan. Awas jika anda bertolak ansur dengan mereka dalam meninggalkan yang wajib atau membuat yang haram. Serulah mereka kepada apa yang bakal menyelamatkan mereka dan menyampaikan mereka kepada kebahagiaan di kampung akhirat. Jaga adab susila mereka biar yang baik, dan jangan tanamkan dalam hati mereka semangat mencintai dunia dan mengutamakan syahwatnya. Kerana kalau anda biarkan mereka sedemikian, bererti anda telah memburukkan jiwa mereka. Ada berita yang warid bahawa nanti di akhirat, di hari kiamat, isteri dan anak-anak akan bergantung ke tengkuk kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala seraya berkata, "Ya Tuhan kami, ayah kami atau suami kami tidak mengingatkan kami apa yang wajib dari hak-hak kamu atas kami, maka tuntutlah buat kami daripadanya." Nah,
setelah menyebutkan tentang rakyat yang khusus, Imam Abdullah bin Alwi al-Haddad mengingatkan kita tentang rakyat yang umum. Siapa rakyat yang umum? Rakyat kita yang umum adalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala letakkan tanggungjawab mereka atas bahu kita. Kalau ayah ataupun kalau orang lelaki, maka tanggungjawabnya ke atas ibu dan ayahnya, tanggungjawabnya terhadap isterinya, tanggungjawabnya terhadap anak-anaknya, dan mereka-mereka yang berada di bawah jagaannya daripada pembantu dan sebagainya. Maka wajib ke atas orang-orang yang diberikan tanggungjawab tersebut untuk membimbing isteri dia, anak-anak dia, pembantu dia, orang-orang yang berada di bawah dia. Kalau ketua negara makin besar, kalau ketua negeri kecil sikit dia punya tanggungjawab, kalau ketua kampung kecil lagi, ketua daerah dan sebagainya, wahakadha. Setiap mereka itu ada peringkat-peringkat dan tanggungjawab masing-masing. Dan yang paling penting adalah untuk membimbing orang yang berada di bawah jagaan mereka itu untuk melakukan apa yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kita pernah sebutkan bahawa orang-orang saleh ni terkadang mereka akan memastikan bukan hanya anak-anak, bahkan hatta pembantu-pembantu di rumah sembahyang bersama mereka berjemaah. Punya mereka ambil berat tentang perkara tersebut kerana mereka tahu itu merupakan tanggungjawab mereka dan mereka akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak. Dan kalau mereka melakukan kemaksiatan pun perlu untuk beri perhatian macam mana nak mengingatkan mereka agar tidak melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala sebaik mungkin. Dan kalau kita bertolak ansur apabila mereka meninggalkan yang wajib dan membuat yang haram, maka kita yang akan tanggung dosa mereka. Waliyadzubillahi tabaraka wa ta'ala. Kalau isteri tak sempurna ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin keluar rumah tak tutup aurat dengan sempurna, mungkin kalau keluar rumah dengan wangi-wangian yang berlebihan sehingga wangiannya itu dapat dihidu oleh orang yang bukan mahram dan sebagainya, maka tanggungjawab suami akan dipertanggungjawabkan. Wahakadha kalau isteri keluar, suami tak ambil tahu dia pergi mana, tak ambil tahu dia keluar dengan siapa dan sebagainya, maka suami yang akan dipertanggungjawabkan. Dan merupakan tanggungjawab isteri juga untuk jaga perkara-perkara tersebut, untuk bagi tahu dekat suami dan sebagainya. Begitu juga anak-anak, apa anak-anak buat. Dan zaman sekarang ni antara perkara yang merisaukan adalah gadgets yang ada dekat rumah kita, yakni internet dan sebagainya. Kadang-kadang kalau kita lengkapkan anak kita ni dengan pengawasan ataupun CCTV-nya Allah dan CCTV-nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah mereka akan bersifat tanggungjawab walaupun mereka bersendirian. Tapi kadang-kadang zaman sekarang ni kurang perasaan pengawasan daripada Allah Subhanahu wa taala, sehingga bila-bila dapat chance untuk nak lakukan perkara-perkara yang dilarang, maka mereka akan ambil. Terutamanya zaman sekarang ni, kadang-kadang ibu dan ayah bekerja dan sebagainya, tak ada orang kat rumah. Yang kalau ada kat rumah pembantu dan sebagainya, pembantu tak berapa ambil perhatian tentang perkara-perkara tersebut, maka kadang-kadang anak nampak dari luar baik, tapi sebenarnya Allah Ta'ala alam apa yang berada dalam fikiran mereka ataupun apa yang mereka lakukan. Akan tetapi kita berikan option yang terbaik kepada anak-anak. Kita sibukkan mereka ini dengan perkara-perkara yang baik, sehingga mereka tak ada masa untuk kosong lah, apa dia orang panggil, Allahumma salli ala Muhammad. Dia orang cakap fikiran yang kosong ini tempat syaitan punya tempat mainan. Dalam English ada, tak ingat lah, Devil's Workshop, something like that, macam itulah. Jadi kalau kita sibukkan anak-anak kita ni dengan perkara-perkara yang bermanfaat, pergi sekolah, kita make sure dia belajar,
kemudian mungkin aktiviti sunnah, mungkin kita sibukkan dia dengan swimming, sibukkan dia dengan archery, sibukkan dia dengan horse riding dan sebagainya, benda-benda yang sihat. InsyaAllah diorang akan membesar dalam keadaan sibuk dengan memikirkan perkara-perkara yang bermanfaat, sehingga tak ada masa nak sibukkan diri dengan perkara. Masalahnya bila tak tahu nak buat apa, mula dia cari benda-benda yang tidak bermanfaat. La ilaha illallah. Naam, begitu juga mereka-mereka yang menjaga daripada anak yatim, mereka akan dipersoalkan, dipertanggungjawabkan. Begitu juga orang-orang pemimpin-pemimpin dalam sebuah syarikat dan sebagainya. Tugas mereka itu nampak macam dilantik sebagai bos untuk nak make sure syarikat itu berjalan dengan lancar, tapi pada waktu yang sama tanggungjawab agama pun mereka perlu pikul dan memastikan bahawa pekerja-pekerja mereka itu taat kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kan tetapi rasanya kat kawasan Johor ni, insya-Allah hari-hari Khamis banyak ofis-ofis yang buat program dan sebagainya, yasin ataupun itu merupakan satu perkara yang baik. Naam, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan seorang ibu dan ayah itu tidak berikan sesuatu perkara yang lebih bernilai daripada adab yang baik kepada anak-anak. Tak ada perkara yang lebih bernilai untuk diberikan kepada anak-anak melainkan akhlak yang mulia, dididik dengan adabnya Rasulullah, dididik dengan adabnya Al-Quran, dididik dengan akhlak-akhlak yang mulia, sehingga anak itu membesar dengan akhlak yang mulia. Katalah ada orang yang banyak duit kan, dia bagikan anak dia, dia sibuk bekerja, tak ada masa untuk anak dia, dia bagi anak dia Ferrari sebiji, dia bagi anak dia banglo, ada halaman besar, stadium bola dan sebagainya. Itu pun belum lagi memberikan yang terbaik untuk anak dia. Kalau dia tak berikan adab dan akhlak kepada anak, walaupun dia mampu untuk berikan dunia dan seisi-isinya, tapi itu bukanlah pemberian yang terbaik kepada anak-anak. Bahkan pemberian yang terbaik ibu dan ayah dapat berikan kepada anak-anak adalah dengan mendidik mereka dengan adab dan akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Daripada kecil dah ajar adab masuk tandas keluar tandas, dah diajar adab makan dan minum, adab pakai baju, adab dengan orang bergaul dengan orang tua dan sebagainya. Maka adab-adab ini yang perlu diberikan perhatian kepada anak-anak sehingga mereka membesar dengan orang yang dengan beradab. Tapi kadang-kadang sekarang ni ibu dan ayah yang membantu anak-anak tu untuk tidak beradab dengan orang-orang lain, waliyadzubillah. Mungkin kalau ada orang lain tegur, jadi ayah tu yang pergi, kenapa tegur anak saya, dia pula anak dah nampak macam tu, khalas salah, lagi besar kepala anak. Sedangkan disebutkan di zaman dahulu, kadang-kadang setiap siapa-siapa orang kampung boleh tegur anak semua orang. Maksudnya tugas semua orang untuk mengingatkan satu dengan yang lain. Semua orang kenal satu dengan yang lain dan semua orang membantu untuk mendidik anak itu menjadi orang yang beradab dan berakhlak. Tapi zaman sekarang ni semua nafsi-nafsi, bahkan lebih teruk, tak boleh nak tegur, tak boleh nak marah. Dia cakap, siapa kau nak tegur anak aku dan sebagainya, aku tahu lah anak aku sendiri dan sebagainya, anak aku tak akan buat benda macam tu, tak akan buat benda macam ni. Hatta dekat madrasah sekarang ni banyak madrasah yang dah di-ban untuk rotan dan sebagainya. Walaupun mungkin kadang-kadang boleh kita katakan guru tu berlebihan dalam merotan anak-anak, tapi dengan tak ada rotan langsung dekat madrasah, anak-anak tak menjadi. La ilaha illallah. Saya ingat masa saya belajar dekat Johannesburg, ustaz saya orang India, daripada India. Jadi subhanallah, badan dia pun masya-Allah. Jadi kita orang kalau nak masuk kelas tu, dia punya rotan dia panjang ni, dia akan masuk kelas letak kat bawah kaki dia. Jadi kita kalau masuk kelas tu, kalau musim panas pun akan pakai sweater, pakai macam vest kan. Supaya apa? Supaya kalau kena rotan kat belakang ni ada buffer. Subhanallah. Memang kalau kena rotan tu berbirat lah, tak ada bagi can. Tahun pertama tu nangis-nangis nak balik. Setiap kali telefon mak mengadu nak balik. Sebab apa? Sebab tak tahan kena rotan. Kat rumah tak pernah kena rotan, anak bongsu. La ilaha illallah. Tapi kesan daripada strict dan kegarangan ustaz tersebut
setelah setahun saya berada di sana, saya rasa Quran saya lancar. Saya rasa Quran lancar. 2 tahun kat Malaysia masa mengaji tu hafal, tapi Quran tak berapa lancar. Tapi bila pergi sana, semua yang saya hafal kat sana semuanya lancar, alhamdulillah. Boleh jadi imam tarawih. Maksudnya 17 juzuk yang lancar dekat sana tahun pertama. Jadi sebelum nak balik tu, saya sendiri cakap khalas, nak balik ke Afrika balik. Walaupun sepanjang tahun tu kalau boleh tak nak balik, tapi bila dapat lihat hasil garangnya ustaz tu menyebabkan saya lancar Quran, jadi alhamdulillah. Alhamdulillah. Bahkan kalau kita ada ibu dan ayah yang strict, ibu dan ayah yang agak garang sehingga ianya menghalang kita dan ini satu perkara yang baik, satu perkara yang baik. Dan ianya membantu anak tu nanti bila dah dekat sekolah, nanti bila dia lebih berdikari dan sebagainya. La ilaha illallah. Yalah, tapi pada waktu yang sama kena ikut zaman jugalah. Mungkin zaman dahulu tu kalau anak kena rotan, macam zaman-zaman saya pun mungkin kalau kena rotan tu kita tak adalah memberontak sangat kan. Zaman sekarang ni kalau anak kita nak rotan anak, khalas macam-macam nanti pula dia buat. Betul lah, maksudnya ikut zaman pun ya, tapi pada waktu yang sama kita tak terlampau lenient, tak terlampau keras. Walhasil yang paling penting adalah kita didik anak-anak dengan kasih sayang dan didik mereka atas adab-adab yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang kita rasa malas nak tegur kan. Kita nampak orang buat salah, budak-budak anak-anak muda dan sebagainya, kita rasa macam mungkin dia tak nak, ataupun kadang-kadang kita tak nak fikirkan cara yang terbaik untuk tegur mereka sehingga teguran tu mereka dapat terima dan dapat manfaat kepada mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila tengok anak kecil makan ditegur, subhanallah, Rasulullah orang besar kan, macam tak perlulah nak tegur benda-benda kecil, tapi bila nampak anak kecil makan mungkin tidak beradab, Nabi mengatakan, ya ghulam, wahai anak, samillah, sebutlah nama Allah, kul biyaminik, makan dengan tangan kanan kamu, wa kul mimma yalik, dan makan apa yang berada berdekatan dengan kamu. Tengok anak tu makan gelojoh dan sebagainya, diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan hadis-hadis yang pendek-pendek seperti ini banyak. Rasulullah nasihatkan kepada anak kecil tentang makan. Rasulullah ingatkan tentang hakikat keimanan kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas. Waktu Sayyidina Abdullah bin Abbas waktu kecil, dia kata, kalau kamu bersama Allah, maka Allah akan bersama kamu, dan kalau kamu berada bersama Allah, Allah sentiasa menjaga kamu. Dan Rasulullah sambung dengan mengatakan, kalau seluruh makhluk ini berkumpul untuk memudaratkan kamu, tapi Allah tidak menetapkan apa-apa mudarat akan sampai kepada kamu, maka tak ada mudarat akan sampai. Subhanallah, Sayyidina Abdullah bin Abbas anak kecil, tapi dah diajarkan hakikat keimanan short and sweet, sehingga ianya dapat dijadikan sebagai pegangan seumur hidup. Sayyidina Abdullah bin Abbas. Kadang kita kalau naik kereta dengan anak ataupun cucu kita, kita tak tahu nak bagi tahu apa, kita tak fikirkan apa nasihat. Mungkin anak kita nak kahwin dan sebagainya, anak lelaki atau anak perempuan, adakah kita dah ada nasihat-nasihat yang perlu untuk kita berikan kepada mereka? Subhanallah. Sebenarnya tak ada limit kalau nak ikutkan, tapi maksudnya subhanallah, peringatan lah, lebih kepada peringatan kan, peringatan. Dan seperti yang kita sebutkan, peringatan ni maksudnya kalau kita nampak peringatan ni dapat membantu mereka dan mereka dapat terima, ahsan. Tapi kadang-kadang peringatan tu bila diberikan mereka lebih jauh, maka pada waktu itu berdiam lebih bermanfaat daripada kita berikan peringatan. Yang mana lepas ini disebutkan tentang maafkanlah mereka bila mereka berbuat salah. Jadi ajar benda-benda yang penting, ajar perkara-perkara agama, dan larang mereka ataupun ingatkan mereka apabila mereka melakukan perkara-perkara yang dilarang.
Dan antara perkara yang paling penting untuk kita tidak ajar mereka, yang mana zaman sekarang ni merupakan satu musibah atau satu perkara yang semua orang buat, adalah mengajarkan kecintaan dunia kepada isteri dan anak-anak ataupun orang yang berada di bawah jagaan kita. Ajar bukan dengan perkataan, ajar dengan perbuatan. Iaitu kita memperlihatkan kepada mereka dengan perkataan dan perbuatan kita betapa kita mencintai dunia. Waliyadzubillah. Kalau perkara yang terkait dengan dunia, kita ambil berat, tak boleh lambat, tak boleh salah, kena perfect dan sebagainya. Kalau tak buat dengan betul, kita akan marah dan sebagainya. Akan tetapi bila berlaku perkara-perkara perkara agama, khalas, kita tak ambil indah sangat, buat macam tak nampak dan sebagainya. Maka mengajarkan anak dan isteri kecintaan terhadap dunia merupakan perkara yang salah, ataupun ianya merupakan kezaliman yang kita lakukan terhadap mereka. La ilaha illallah. Dalam pepatah ataupun dalam hadis disebutkan bahawa yumbitul mar'u ala ma awadahu abu. Seseorang itu akan membesar seperti mana yang dia dah dibiasakan daripada kecil. Dalam bahasa Melayu apa? Nak lentur buluh biar dari rebungnya. Rebung, okey. So kalau kita biasakan anak-anak kita ni dengan melakukan ketaatan, senang melakukan ketaatan dan sebagainya, maka mereka akan membesar dalam ketaatan. Walaupun masa kecil tu kadang-kadang dia tak buat, tapi dia dah biasa tengok dia berada dalam suasana keagamaan, berada dalam suasana majlis ilmu, berada dalam suasana majlis zikir. Mereka dekat rumah nampak ibu dan ayah baca Al-Quran, nampak ibu dan ayah bangun malam, nampak ibu dan ayah guna masa sebaik mungkin. Maka anak itu walaupun masa kecil itu tak buat, tapi bila dia dah besar merupakan satu kebiasaan, ataupun dia macam bayangan tu melekat dekat dia punya subconscious memory, sehingga akan mendorong dia untuk melakukan perkara-perkara tersebut. La ilaha illallah. Kalau anak kecil tu dah daripada kecil dah dibiarkan memburu, sampai ke besar dia akan suka memburu. Kalau daripada kecil dia suka setengah-setengah perkara dunia, maka sampai ke besar dia akan suka. Dan nak ubah balik tu satu perkara yang susah. Kalau nak ubah tu satu perkara yang mudah, satu hal juga. Ni bila dia dah accustomed tu sesuatu benda, nak ubah tu subhanallah. Sebab tu Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad mengatakan, aku nak didik anak murid aku untuk atas sesuatu akhlak yang mulia ni, kadang-kadang makan tahun satu akhlak nak perbaiki. Prevention is better than cure. So kalau kita boleh didik anak-anak kecil ni dengan didikan agama, didikan Islam atas dasar kecintaan terhadap Allah, kecintaan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu adalah satu perkara yang sangat membantu bila dia besar nanti. But it's never too late lah. Kalau terlambat, kita cuba sebaik mungkin. Tapi maksudnya kalau kita dapat didik daripada kecil, kita dapat pupuk daripada kecil, itu yang terbaik. Saya ingat masa saya dekat Kota Tarim, dekat Darul Mustafa tu, dekat atas bukit ada satu mansion, ada satu rumah besar milik salah seorang lah. Jadi kita orang pun saja tanya budak-budak kecil yang family lah, ada kena mengena dengan itu rumah siapa, Fudul tak ada kerja kan, tengok orang rumah besar nak tahu siapa, apa ada dalam dan sebagainya. Lepas tu dia cakap, aku nak tanya aku punya family, tapi aku takut itu fudul, itu benda yang tak penting, jadi aku tak berani nak tanya. Syuf, anak kecil dah tahu apa itu fudul dan apa itu benda yang manfaat. Dia nak tanya pun takut, sebab takut benda tu perkara yang tak manfaat. Jadi dia tahu biasanya tanya benda-benda yang tak bermanfaat ni tidak akan dilayan atau tidak akan dijawab. La ilaha illallah. Daripada anak kecil kita dapat belajar. Masa time tu macam subhanallah, kita punya terkesan, ya ini hatta anak kecil dia tak ada nak tanya benda-benda yang fudul, dia orang tahu. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Macam mana kalau kita didik anak kita cinta kepada Al-Quran, suka baca Al-Quran, suka menghayati daripada isi kandungan Al-Quran, suka membaca daripada terjemah-terjemah Al-Quran dan sebagainya, maka mereka sampai besar akan lekat dengan Al-Quran. La ilaha illallah. Dan kalau kita tengok hari ni,
anak-anak kecil yang pandai baca Quran, pandai hafal Al-Quran, kecil-kecil kadang dah hafal beberapa juzuk dan sebagainya. Sebab apa? Sebab keluarga, didikan ayah dan ibu. Bahkan zaman dulu dikatakan bahawa anak-anak kecil ni hafal surah Yasin hanya dengan mendengar ibu dan ayahnya baca surah Yasin, sama ada ayah baca Yasin dalam kereta ataupun ibu baca Yasin sewaktu kemas rumah ataupun sewaktu tengah masak dan sebagainya. Dengan itu mereka hafal surah Yasin. Lam yuladul mar'u aliman, seseorang itu tidak dilahirkan dalam keadaan berilmu. Innamal ilmu bita'allum, akan tetapi ilmu itu dihasili dengan pembelajaran. Jadi kalau kita tak didik anak dan isteri kita atas agama, atas kecintaan terhadap Allah dan Rasul, maka kita akan dipersoalkan di akhirat dan mereka akan tuntut hak mereka di akhirat. Bahkan mereka akan menjadi penghalang. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Wahai orang-orang yang beriman, ketahuilah bahawa sebahagian daripada isteri dan anak kamu itu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum, musuh kamu, fahdharuhum, maka berhati-hatilah. Dalam ayat lain Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, lain. Nah, jadi perlu untuk kita jadikan isteri dan anak-anak dan harta kita ni asbab untuk kita dekatkan diri kepada Allah dan bukan asbab untuk kita dijauhkan daripada pengampunan dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kemudian Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad mengatakan, hendaklah anda perlakukan mereka dengan adil dan saksama. Adapun adil itu ialah anda memenuhi semua hak-hak mereka yang telah diwajibkan Allah ke atasmu buat mereka, seperti nafkah makan, minum dan pakai, bergaul dengan mereka secara baik. Termasuk adil juga, hendaklah anda menahan setengah mereka dari menzalimi yang setengah, dan anda mengambil hak dari yang menganiaya untuk dikembalikan kepada yang teranaya. Dan ada berita yang warid bahawa seorang hamba dicatat sebagai seorang penganiaya padahal dia tiada memiliki apa-apa pun selain keluarga rumah tangganya semata. Ya, ini dia telah menzalimi mereka dari hak-hak mereka. Hendaklah anda tidak terlalu menyusahkan mereka dalam penuntutan hak-hak yang telah diwajibkan Allah ke atasmu buat mereka. Sentiasalah membalasi mereka serta berkelakuan yang mulia dengan mereka, melapangkan hati mereka pada beberapa waktu untuk bersenang-senang tanpa yang ada berkaitan dengan dosa, sekadar untuk menghilangkan kebosanan dan kerisauan, namun kehebatan dan kehormatan tetap kekal. Naam. Di sini Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad mengatakan bahawa kita perlu berlaku adil. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh kita untuk berlaku adil dan membuat kebaikan. Dalam hadis Nabi SAW bersabda, wattaqullaha wa'dilu fi auladikum, takutilah Allah dan bersikap adillah terhadap anak-anak kamu. Dan berlaku adil kepada anak-anak ni daripada segi makan, daripada segi minum, daripada segi pakaian dan sebagainya. Sebaik mungkin kita cuba untuk bersikap adil kepada mereka. Kalau nak ikutkan anak lelaki dengan anak perempuan pun perlu disamakan, tapi kebiasaannya biasanya anak perempuan lebih expensesnya lebih sikit lah kot, Allahu'alam. Tapi kalau nak diikutkan perlu untuk disamakan. La ilaha illallah. Dan sebab daripada sikap adil itu adalah kita menghalang salah seorang daripada mereka daripada menzalimi yang lain. Maksudnya kalau ada mereka itu menzalimi yang lain, kita adili mereka, dan kalau salah seorang daripada mereka mengambil barang yang lain, perlu untuk kita kembalikan dan sebagainya. Dan kalau kita tidak bersikap adil, maka kita lawan adil adalah zalim. Dan disebutkan dalam riwayat, setengah orang dia tak memiliki apa-apa kecuali ahli keluarga dia dan anak-anak, tapi dia orang yang
zalim. Jabbar iaitu penguasa yang zalim. Penguasa yang zalim. Sebab apa? Sebab dia tidak bersikap adil ke atas ahli keluarga dan anak-anak dia. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, sawu baina auladikum fil atiyah. Adili pemberian kepada anak-anak kamu. Adili pemberian kepada anak-anak kamu. Bukan bermakna anak kita buat suka hati, anak kita bagi ikut apa yang kita nak dan sebagainya. Perlu ada keadilan. Naam. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan, wala tulqu biaidikum ila tahlukati wa ahsinu. Jangan kamu campak diri kamu dalam kehancuran. Subhanallah, syariah ni dijaga kita. Hatta diri kita, waktu kita ni kita tak boleh guna suka hati. Allah amanahkan kepada kita, diberikan tubuh badan, diberikan waktu, diberikan kesihatan, diberikan harta, tapi tak ada satu pun yang kita boleh buat suka hati. Semuanya ada dhabit, semuanya ada SOP yang perlu untuk kita ikut. Begitu juga anak-anak dan isteri kita. Bukan bermakna isteri kita, anak-anak kita boleh buat seperti mana yang kita nak. Semuanya telah diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bagaimana nak bermuamalah, nak berinteraksi dengan mereka. Dalam hadis ada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia nak beribadah berlebih-lebihan ataupun melebihi daripada kemampuan tubuh badannya. Maka Nabi ingatkan dia, Allahumma salli ala Muhammad, setiap daripada sesuatu itu ada hak. Likulli dhi haqqin haqqah, a'ti kulli dhi haqqin haqqah. Berilah setiap hak itu akan haknya. Badan kamu ada hak untuk berehat, badan kamu ada hak untuk makan, badan kamu ada hak untuk berriadah dan sebagainya. Maka hatta orang yang nak beribadah tapi Nabi nampak ibadahnya itu terkadang akan memudaratkannya, Nabi ingatkan dia. Walaupun Nabi sembahyang sampai bengkak kaki. Subhanallah, itu keindahan syariah. Walaupun Nabi buat berlebihan daripada apa yang dia mampu, tapi dengan setengah-setengah orang yang mana Nabi seakan-akan dapat lihat kalau dia berlebihan, dia akan memudaratkan diri dia. Memudaratkan tu apa? Dia akan jadi malas dan boring dan dia akan tinggalkan. Maksudnya Nabi nak dia istiqamah dalam melakukan ibadah, sehingga bila nampak dia berlebih-lebihan dan Nabi takut dia akan berhenti dalam melakukan ibadah tersebut, jadi Nabi ingatkan. La ilaha illallah. Seorang sahabat Nabi bernama Bashir, dia nak hadiahkan kepada anak lelaki dia sesuatu pemberian, dan kemudian dia nak Nabi bersaksi atas pemberian tersebut. Jadi Nabi tanya, kamu ada anak lain tak? Dia kata ada. Nabi tanya, kamu berikan anak-anak lain seperti mana yang kamu berikan kepada yang ni? Dia kata tak. Kalau begitu Nabi kata, aku tak boleh nak beri saksi atas pemberian tersebut, sebab tak adil. Nah, mungkin ada yang tanya, habis tu macam mana Ustaz? Setengah-setengah anak senang, setengah-setengah anak susah, setengah-setengah anak belajar bagus, setengah-setengah anak mungkin perlu diberi bantuan dan sebagainya. Setengah-setengah anak diberikan bantuan yang lebih sebab mungkin dia belajar agama dan sebagainya, maka diberikan bantuan yang lebih. Secara umum perlu untuk diberikan secara adil. Akan tetapi ada waktu-waktu, ada juga sahabat-sahabat Nabi SAW, hatta Khulafa Ar-Rashidin, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, mereka memberikan sebahagian daripada anak-anak mereka itu lebih daripada yang lain. Maka di sini ada dia punya neraca dia lah. Saya pun Allah Ta'ala alam, mungkin sebahagian daripada sahabat itu memberikan anak lain lebih kerana agama dan sebagainya. Macam saya sebutkan, ada seorang mufti dekat Kota Tarim, Habib Abdul Rahman Masyhur. Dia sebutkan dalam kitab dia, aku ni dibiayai tanggungan aku ni daripada aku belajar sampai aku dah kahwin, sampai aku dah ada cucu, bapak dia yang sponsor. Subhanallah. Maksudnya kadang-kadang kita nak anak kita belajar agama, dan ujian untuk belajar agama ni pun kadang-kadang bukan mudah. Jadi kalau kita ada rezeki lebih, khalas kita bantu anak kita
Dia dapat belajar agama dan dapat fokus sehingga fikirannya itu tak terganggu dan tak perlu berharap kepada pemberian orang lain dan sebagainya. Dan ini banyak saya lihat dekat Afrika Selatan masa saya belajar. Orang yang hafiz Al-Quran ataupun yang belajar alim ramai, dan yang support mereka ahli keluarga mereka sendiri. Mereka ada bisnes sendiri dan sebagainya di kalangan ahli keluarga. Jadi yang anak belajar agama tu belajar agama, tak perlu nak risau daripada segi pembiayaan, nak sara rumah tangga. Jadi keluarga dia akan membantu. La ilaha illallah. Naam. Hendaklah anda tidak terlalu menyusahkan mereka dalam penuntutan hak-hak yang telah diwajibkan Allah ke atasmu buat mereka. Sentiasalah membalasi mereka serta berkelakuan yang mulia. Naam. Kita sebagai ketua keluarga, ayah, ibu dan sebagainya, kita cuba untuk menunaikan hak mereka yang berada di bawah kita. Sebaik mungkin kita sempurnakan hak mereka. Sebagai suami, kita sempurnakan hak isteri dan anak-anak. Sebagai isteri, kita sempurnakan hak suami dan anak-anak sebaik mungkin. Dan sentiasa berlemah lembut dengan mereka. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Secara khusus Allah berfirman dalam Al-Quran, apabila bermuamalah dengan isteri, wa ashiruhunna bil ma'ruf, bermuamalahlah mereka dengan kebaikan, dengan lemah lembut. Fa in karihtumuhunna, kemudian Allah sebutkan kalau ada sifat-sifat yang mungkin kamu kurang senang dengan isteri kamu, mungkin sahaja Allah akan menggantikan sifat tersebut kerana kesabaran kamu dengan kebaikan yang banyak. Fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. La ilaha illallah. Naam. Dan adakan masa juga untuk bersenang-senang dengan ahli keluarga, yakni pergi holiday. Tak salah pergi holiday dan sebagainya. Dengan niat apa? Kita pergi holiday supaya kita bila kembali bekerja, kembali kepada kita punya rutin harian, kita lebih cergas untuk beribadah, untuk belajar, untuk nak mengajar, untuk nak berkhidmat dan sebagainya. Nah, selagi mana holiday itu tidak melanggari batas-batas syariah. Maksudnya kita pergi holiday dan sebagainya, jangan sampai kita buat perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Selagi mana ianya berada dalam batasan syariah, maka tak jadi masalah. Dan pada waktu yang sama tak menghilangkan haibah, iaitu rasa hormat terhadap kedua ibu bapa dan sebagainya. Ada soalan? Kita stop kat sini. Maafkanlah mereka bila mereka berbuat salah. Ada apa-apa soalan? Ada satu cerita tentang satu orang ni, dia baca Quran. Jadi dia ada banyak khatam. Macam sekarang ni lah kita banyak grup kan, ada khatam dekat masjid, khatam dekat grup WhatsApp, khatam sana, khatam sini. Jadi orang-orang dulu, diorang pun ada macam-macam jenis khatam. Jadi satu orang salih ni, dia ditanya, lebih kurang dia ditanya. Jadi dia kata, aku ada satu khatam yang mana aku sangkut dekat bacaan tu selama beberapa tahun. Aku sangkut dekat khatam tu, maksudnya yang khatam tu dia sangkut, dia tak boleh nak proceed. Dekat ayat mana? Dekat innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Maksudnya khatam yang dibaca tu untuk khatam mengamalkan daripada apa yang dibaca. Jadi daripada awal Quran dibaca, dia cuba amalkan, dibaca, dia amalkan, dibaca, amalkan, sampai bab innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah memerintahkan untuk bersikap adil dan ihsan, melakukan kebajikan dan kebaikan. Maka dia kata, aku belum lagi dapat untuk bersikap adil, sehingga aku tak mampu untuk nak teruskan daripada bacaan Al-Quran tersebut. La ilaha illallah.
Maksudnya khatam-khatam lain ada, tapi khatam untuk nak mengamalkan daripada isi kandungan Al-Quran tu disangkut dekat innallaha ya'muru bil adli wal ihsan selama beberapa tahun. Sebab nak bersikap adil dalam setiap perkara bukan mudah. Nak bersikap adil dalam setiap perkara bukan satu perkara yang mudah. Dan kalau Allah Subhanahu wa ta'ala bermuamalah dengan kita dengan keadilannya, kita tak akan lepas. Bayangkan kalau Allah Subhanahu wa ta'ala bermuamalah dengan kita ni dengan keadilan. Allah adili kita, cara kita guna mata tu mengikut selayaknya, kita tak akan lepas. Seperti kisah yang famous kan, satu orang hamba dia nak masuk syurga, Allah kata masuk syurga dengan rahmat aku. Jadi dia kata, ya Rabb, bagaimana dengan aku punya ibadah? Allah kata dekat, tamam, kalau kamu nak aku masukkan kamu ke dalam syurga dengan ibadah kamu, boleh kira berapa banyak pahala yang kamu dah buat tu, apa yang boleh balas dengan nikmat yang Allah berikan. Maka apabila dikira 500 tahun ibadah dia tu, 1% ataupun 10% daripada nikmat mata tu belum dapat nak bayar lagi. Maka kalau Allah nak bermuamalah dengan kita dengan keadilan, kalau tak lepas dengan ibadah yang kita lakukan. Akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala mengadili kita ni dengan sifat rahmatnya. Kita masuk syurga dengan rahmat Allah, akan tetapi darjat kita di dalam syurga itu mengikut kita punya ibadah yang kita lakukan di alam dunia. Moga-moga Allah Subhanahu wa ta'ala sempurnakan rahmat Allah ke atas diri kita, ke atas ahli keluarga kita, ke atas anak-anak kita, ke atas zuriat kita hingga hari kiamat, dan ke atas umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amnya. Dan moga-moga Allah Subhanahu wa ta'ala sentiasa lindungi kita dan sentiasa jaga kita ini agar supaya kita tak melakukan perkara melainkan apa yang diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan akan menggembirakan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل القتر أنثى وذكر ربي وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقياء علماء نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام شرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداك وجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.